Okey, kita sambung lagi untuk tajuk yang seterusnya. Semoga semua sihatlah, jaga kesihatan diri sendiri. Okey, kita masih dekat tajuk bab 3 iaitu 3.5 menghasilkan visi, misi dan objektif bagi perniagaan tertentu. Jadi apabila kita nak hasilkan visi, misi dan objektif, kita kena tengok faktor yang perlu dipertimbangkan. Okey, maksudnya benda yang kita perlu tengok sebelum nak tentukan visi, misi, objektif. Okey, minggu lepas kita dah belajar titik pulang modal. Hari ini kita nak masuk pertumbuhan perniagaan. Okey, memaksimumkan keuntungan dan juga daya saing. 3 benda ini saja. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat. Okey. Okey, pertumbuhan perniagaan. Okey, apa maksud pertumbuhan perniagaan? Pertumbuhan perniagaan merujuk pada hasil yang meningkat dari semasa ke semasa untuk mencapai maklumat perniagaan. Pertumbuhan perniagaan itu bermaksud perniagaan kita mendapat hasil yang meningkat, semakin meningkat. Jadi, apabila hasil kita semakin meningkat, okey, 2 benda kita boleh buat. 1, merancang membuka cawangan yang lebih banyak ataupun baru. Okey, apabila kita mempunyai pertumbuhan perniagaan, hasil yang makin meningkat, 1, kita boleh merancang membuka cawangan yang seterusnya ataupun lebih banyak. Yang kedua, membesarkan perniagaan yang sedia ada. Maksudnya perniagaan yang sedia ada itu kita memperbesarkan. Okey, dengan pertambahan kuantiti jualan produk kita. Okey, maksudnya kalau kita ada pertumbuhan perniagaan, 2 benda kita boleh buat. 1, membuka cawangan yang baru. Yang kedua, membesarkan perniagaan yang sedia ada. Maksudnya apabila kita nak tentukan visi, misi, objektif, kita kena tengok pertumbuhan perniagaan kita. Okey, ada tak dia hasilnya makin meningkat? Kalau ada, nak pilih buka cawangan yang baru ke ataupun membesarkan perniagaan yang sedia ada. Dari situlah kamu boleh buat visi, misi, objektif yang lebih tepat dan ikut hala tuju yang perniagaan kamu nak. Okey, faktor yang seterusnya memaksimumkan keuntungan. Okey. Organisasi bermotifkan untung. Okey, maklumat utamanya adalah memaksimumkan keuntungan. Okey, jadi apa maksud memaksimumkan keuntungan? Okey, memaksimumkan keuntungan bermaksud perniagaan mendapat keuntungan yang tertinggi. Hasil daripada apabila kita guna semua sumber perniagaan iaitu bahan mentah, modal insan tu maksudnya pekerja, sumber manusia, teknologi dan keusahawan yang cekap. Kita guna semua sumber yang ada pada kita tu dan dapat keuntungan yang paling maksimum ataupun dapat hasil yang paling tinggi. Okey, apa maksud kecekapan? Kecekapan tu bermaksud kemampuan memaksimumkan hasil. Kita mampu mendapatkan hasil ataupun jualan yang paling tinggi. Okey, dengan meminimumkan kos, dengan kos yang paling minimum. Kalau kita dapat hasil yang paling tinggi dan kos yang paling rendah, maka dekat situ kita capai kecekapan. Dan untung kita pun dapat capai yang tertinggi. Okey, kita tengok formula mendapat untung. Okay, apa maksud, apa itu formula mendapatkan untung? Senang je. Untung kalau kita berniaga, untung kita adalah kita ambil jumlah hasil yang kita dapat iaitu jumlah jualan kita. Tolak dengan jumlah kos. Jumlah kos iaitu kos tetap, kos berubah, segala kos. Maka dekat situlah itu untung kita. Okey.
Seterusnya, kita pergi ke faktor yang terakhir untuk hari ini. Daya saing. Apabila kita nak tentukan visi misi objektif, kita perlu tengok daya saingan kita berbanding dengan perniagaan yang sama jenis dengan kita. Apa maksud daya saing? Daya saing tu bermaksud kemampuan sesebuah perniagaan untuk mengekalkan operasi perniagaannya dalam industri. Daya saing lain cerita, daya saing itu bermaksud mampu tak kita kekal ataupun beroperasi lama dalam perniagaan kita. Maksudnya kita buka perniagaan, ada tak kita boleh kekal lama beroperasi ataupun berniaga dalam masa yang lama. Kalau kita dapat mampu mengekalkan perniagaan kita, maksudnya perniagaan kita dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, masih berjalan dengan elok, maka kita mempunyai daya saing yang sangat hebat dan kuat ataupun tinggi berbanding dengan persaingan kita, iaitu berbanding dengan perniagaan yang sama jenis dengan kita. Jadi, macam mana kita boleh orang kata meningkatkan daya saingan ataupun kemampuan perniagaan kita? Kita tengok dalam gambar raja ini. Organisasi yang berdaya saing, dia mesti mempunyai teknologi. Teknologi yang dapat membantukannya menjalankan perniagaan dengan elok dan boleh beroperasi dalam jangka panjang. Dia mesti mempunyai sumber kewangan yang kukuh dan dia mempunyai jaringan hubungan yang baik dalam pelbagai pihak dan ia mempunyai sumber kewangan. Sumber manusia, iaitu mempunyai pekerja-pekerja yang mempunyai kepakaran yang sesuai dengan perniagaan dia dan ia mempunyai orang kata rancangan pemasaran yang sangat rapi. Sekarang kita tengok teknologi kewangan. Kewangan. Apa maksud kewangan? Dalam menghadapi persaingan, penetapan visi misi dan objektif organisasi perniagaan perlu mengambil kira faktor kestabilan kewangan. Apa maksud kestabilan kewangan? Kestabilan kewangan merujuk kepada kedudukan sesebuah organisasi perniagaan yang bergantung pada polisi dan sistem kewangan yang berdaya tahan ketika pasaran sedang menghadapi masalah ekonomi. Apabila kita mempunyai sumber kewangan yang kukuh, ia dapat membantukan kita kekal beroperasi ataupun berdaya tahan ketika ekonomi merosot. Jadi kalau kita mempunyai sumber kewangan yang kukuh, maka kita mempunyai daya saingan yang tinggi banding dengan perniagaan yang lain. Senang cerita, maksudnya perniagaan tersebut ada duit banyak. Apabila ekonomi merosot, dia boleh bertahan. Berbanding dengan perniagaan lain yang tak ada duit yang kukuh, tak ada duit yang banyak, maka dia mungkin tahan 1-2 bulan je dah tutup kedai. Macam keadaan MCO sekarang lah. Kita tengok banyak syarikat yang tutup. Mungkin sebab-sebab lain lah. Salah satu sebab tu sumber kewangan yang kurang kukuh lah. Jadi dia orang kata dia tak dapat kekal dalam perniagaan tersebut ataupun tak dapat kekal dalam pasaran. Kita tengok yang seterusnya, sumber manusia. Sesebuah organisasi yang mempunyai daya saingan yang tinggi, dia mesti mempunyai sumber manusia, iaitu pekerja. Pekerja yang orang kata mempunyai kepakaran dan kemahiran.
Jadi, apa maksud pekerja? Pekerja adalah orang yang menawarkan perkhidmatan dalam bentuk fizikal dan kepakaran. Senang cerita, ringkas katanya, pekerja adalah orang, kita bayar dia gaji dan dia tawarkan, dia bagi kita perkhidmatan dalam bentuk fizikal tu maksudnya dia kerja dengan badan dia dan juga kepakaran. Kepakaran tu maksudnya ilmu dia. Okey. Sumber manusia, okey, dalam sesebuah organisasi boleh dikategori mengikut 3 peringkat, iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Okey, seterusnya kita tengok apa gambar raja ini senang. Okey, pengurusan atasan semua orang tahulah kan. Maksudnya duduk dekat atas sekali dan biasa dibayar gaji yang paling tinggi lah. Ketua Pegawai Eksekutif. Pengurusan pertengahan tu, dibawa ketua pegawai eksekutif iaitu pengurus pemasaran, pengurus kewangan, pengurus pengeluaran. Pengurusan yang paling bawah sekali iaitu pengurusan bawahan iaitu macam penyelia jualan, penyelia audit, penyelia bahan dan sebagainya. Ia mempunyai 3 peringkat. Okey, yang ketiga, teknologi. Okey, kalau perlu mempunyai daya saing yang kuat, maka syarikat tersebut atau organisasi tersebut perlu mempunyai teknologi yang orang kata yang terkini. Okey. Faktor teknologi ialah memainkan peranan yang sangat penting. Okey. Dalam memberikan sumbangan kepada dunia perniagaan dari aspek pertumbuhan, keuntungan dan mengekalkan kedudukan perniagaan dalam pasaran. Okey. Apa kelebihan kalau kita ataupun organisasi kita atau perniagaan kita mempunyai orang kata teknologi yang terkini dan tinggi? Kelebihan dia membolehkan sesebuah perniagaan mendapat kelebihan dalam aspek perniagaan. Maksudnya berbanding dengan persaingan yang lain, kita lebih orang kata ke depan. Okey, jadi hal ini seterusnya membolehkan perniagaan terus beroperasi dalam jangka masa yang panjang. Okey, jadi patah balik kita tengok gambar raja yang tadi tu, iaitu faktor yang perlu dipertimbangkan apabila kita nak menetapkan visi misi objektif yang salah satu tu daya saing. Iaitu daya saing tu ialah kemampuan sesebuah perniagaan untuk kekal beroperasi dalam jangka masa yang panjang dalam perniagaan tersebut, dalam industri tersebut. Jadi macam mana nak tengok ataupun nak nak tengok kemampuan perniagaan itu bertahan dalam industri, kita tengok teknologi dia, kita tengok kewangan dia, kita tengok jaringan dia. Jaringan tu bermaksud hubungan dia dengan pelanggan, hubungan dia dengan pembekal dan hubungan dia dalam syarikat tu jaringan. Ada tak kukuh dan kuatlah orang kata. Okey, dan sumber manusia, pekerja dia macam mana dan macam mana dia merancangkan pemasaran dia. Macam mana dia rancangkan produk dia, harga dia, promosi dia, pengagihan dia. Dari situ kita dapat tengok industri tersebut mempunyai daya saingan yang tinggi atau tidak. Okey, hari ini itu sahaja. Kita tengok balik tajuk yang hari ini kita belajar, iaitu kita masih dekat tajuk iaitu 3.5. Okey, sana iaitu menghasilkan visi misi objektif bagi perniagaan tertentu. Iaitu faktor, iaitu benda-benda yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi misi dan objektif. Okey, yang pertama kita kena tengok titik pulang modal kita, yang kedua pertumbuhan perniagaan, yang ketiga memaksimumkan keuntungan dan yang keempat daya saing. Okey, itu sahaja hari ini. Terima kasih semua.